Hai, Assalamualaikum. Bertemu kembali bersama Cikgu Yusniza binti Yusof dan masih lagi dalam bab yang ke-9, tajuk Dasar Luar Malaysia. Dan pada hari ini kita akan masuk tajuk yang ke-7, iaitu kedua akhir dalam topik bab yang ke-9 ini, iaitu Malaysia dalam pergerakan negara-negara tanpa pihak ataupun dikenali sebagai NAM. 6. Okay, ini tajuk kita pada hari ini. Malaysia dalam pergerakan negara-negara tanpa pihak ataupun dikenali 6 juga turut dikenali sebagai pergerakan negara-negara berkecuali. Okey, kita lihat bahagian pengenalan. Selepas Malaysia mencapai kemerdekaan, kita mengamalkan dasar pro barat. Ketika itu, Malaysia menolak untuk bersikap netral dan menyertai sebarang pakatan negara tanpa pihak kerana hal ini akan menyebabkan negara terjerumus dalam konflik antara bangsa. Okey. Walau bagaimanapun, dasar ini ditamatkan dan Malaysia telah mengubah dasarnya dengan mengamalkan dasar berkecuali dan terlibat secara aktif dalam 6 ni tadi. Okey. Pelibatan Malaysia dalam 6 membolehkan Malaysia menjalinkan hubungan yang lebih terbuka dengan pelbagai pihak tanpa sebarang sekitar. Itu adalah pengenalan bagaimana Malaysia menyertai pergerakan 6 tadi ya. Okey, kita lihat bahagian pengenalan, masih lagi pengenalan, iaitu mengenai peranan Malaysia dalam 6. Penyertaan Malaysia. Okey ya. Penyertaan Malaysia dalam 6 ini, dia bermula dengan kehadiran Muhammad Ghazali Syafiee. Siapa itu Muhammad Ghazali Syafiee? Beliau adalah Setiausaha Tetap Kementerian Luar Negeri dalam mesyuarat, dalam penyediaan bagi sidang kemuncak Dar es Salaam Tanzania pada bulan April 1970. Okey, penyertaan dalam 6 merupakan satu bukti bahawa Malaysia ni telah mengubah dasar luar daripada pro barat kepada lebih terbuka berasaskan prinsip netral, aman dan berkecuali ya. Sejak kita menyertai 6, Malaysia memainkan peranan yang penting dalam pelbagai bidang. Kelantangan Malaysia menyuarakan pandangan tentang pelbagai isu yang melibatkan negara anggota 6 telah menaikkan nama negara kita, telah mengharumkan nama negara kita. Jadi peranan Malaysia ini kita dapat lihat melalui kesediaan Malaysia sebagai tuan rumah dalam sidang kemuncak 6 pada tahun 2003. Kemudian kita juga menjadi pengerusi 6. Kemudian kita telah memperjuangkan pelbagai isu seperti dasar apartheid, isu Palestin dan juga isu Bosnia-Herzegovina, serta kita telah melaksanakan dasar aman dan berkecuali. Okey, kita lihat dulu logo 6. Okey, sebelum itu kita lihat dulu peranan Malaysia yang cikgu sebut tadi ya. Boleh dipecahkan kepada 3 kategori: tuan rumah, sidang kemuncak dan juga pengerusi 6. Peranan dalam politik yang cikgu sebutkan tadi yang mengenai kita telah menyuarakan isu pencerobohan tentang apartheid, isu Palestin dan juga isu Bosnia dan juga dasar keamanan dan berkecuali. Ini adalah logo 6. Okay, sebelum kita masuk slide seterusnya, kita lihat nota. Ini daripada buku teks awak juga. Boleh lihat buku teks muka surat 212 Dia dah bentuk barcode, awak kena scan dahulu. Okey, latar belakang 6 pergerakan negara-negara berkecuali Dia telah ditubuhkan sebaik sahaja 25 buah negara berkecuali berserta 3 buah negara pemerhati menghadiri persidangan pertama, iaitu persidangan ketua-ketua negara ataupun ketua kerajaan negara-negara berkecuali 6 di Belgrade, Yugoslavia bermula pada 1 hingga 6 September 1960. Okey ya. Awak boleh tengok di sini nanti apa dia 5 tonggak asas menjalinkan hubungan antarabangsa, matlamat 6, kemudian sejarah sidang kemuncak 6. Okey, kita telah menjadi tuan rumah pada persidangan yang ke-13 di Kuala Lumpur tahun 2003. Ada 10 prinsip 6. Okey, ini adalah negara anggota 6
Ini adalah peta dia. Nanti cikgu share dengan awak. Okay, kita sambung semula slide yang seterusnya. Ini logo 6 tadi. Okey, seterusnya kita lihat peranan yang pertama iaitu sebagai tuan rumah sidang kemuncak. Okey, muka surat 212. Okay, kita telah menjadi tuan rumah sidang kemuncak kali ke-13 pada tahun 2003. Okey, dalam sidang ini, satu deklarasi Kuala Lumpur menyatakan sikap 6. Okey, sikap 6 terhadap isu Palestin dan serangan Amerika Syarikat ke atas Iraq. Okey, Malaysia kata kita menganggap perkara itu adalah satu pencerobohan kuasa besar terhadap negara kecil. Itu yang disuarakan oleh Malaysia sewaktu kita menjadi tuan rumah pada persidangan yang ke-13. Jadi apabila kita menjadi tuan rumah bagi sidang kemuncak 6, membuktikan Malaysia mampu dalam mengendalikan persidangan bertaraf antarabangsa. Bukan kalian-kalian orang yang dapat menjadi pengurusi kemudian jadi tuan rumah kepada 6 ini. Okey, seterusnya pengurusi 6. Okay. Sewaktu kita jadi tuan rumah, kita terus menjadi pengurusi 6. Negara kita telah menjadi pengurusi 6 pada tahun 2003 hingga tahun 2006. Tugas ini dilaksanakan dengan jayanya oleh Perdana Menteri ketika itu iaitu Tun Abdullah Ahmad Badawi. Perkembangan ini telah menjulang nama Malaysia dalam kalangan negara anggota. Maksudnya menjulang, menaikkan nama Malaysia. Bagi menggalas tanggungjawab sebagai pengurusi, Malaysia berusaha meningkatkan tahap kemajuan dan pembangunan anggota 6 serta bekerjasama agar menjadi organisasi yang dihormati. Okey, seterusnya kita lihat peranan dalam politik. Terdapat 3 peranan kita dalam politik iaitu kita telah menyuarakan berkenaan isu pencerobohan terhadap hak asasi manusia dan negara lain seperti isu apartheid, isu Palestin serta isu Bosnia dan Herzegovina. Okey, seterusnya kita lihat dalam isu apartheid apa yang diperkatakan oleh Malaysia. Malaysia menjadikan 6 ini sebagai satu platform. Apa maksud platform? Dia sebagai macam perantara lah. Okay, untuk menyuarakan sikap Malaysia terhadap isu apartheid. Okay, waktu itulah kita berpeluang mengatakan apa pendirian kita terhadap isu apartheid ni. Okay, Malaysia bersetuju agar tekanan politik dan ekonomi dikenakan kepada Afrika Selatan bagi menangani isu ini. Okay, untuk makluman awak, isu apartheid ni bermaksud orang kulit hitam di Afrika Selatan dipinggirkan. Mereka tidak mendapat hak. Contohnya kalau bersekolah, jawatan penting dalam perkhidmatan kerajaan tidak diberikan kepada orang yang berkulit hitam. Okay, mereka dianggap di bawah kelas paling bawah. Mereka anggap orang kulit putih sahaja yang boleh ada hak dalam negara tersebut. Itu adalah isu apartheid. Okey, seterusnya peranan dalam politik juga iaitu isu Bosnia dan Herzegovina, iaitu Malaysia telah membangkitkan isu berkaitan dengan Bosnia dan Herzegovina yang sedang ditekan oleh Serbia. Bosnia ni ditekan oleh Serbia pada sidang kemuncak 6 di Jakarta, Indonesia pada tahun 1962. Kedudukan Yugoslavia salah sebuah negara pengasas 6. Okay, Yugoslavia ni dia pengasas 6 digantung daripada pertubuhan ini. Tindakan menggantung keahlian Yugoslavia ini merupakan hasil kejayaan bersama Malaysia dengan negara anggota yang lain. Malaysia ni turut menerima sejumlah pelarian Bosnia dan Herzegovina juga. Okay. Seterusnya peranan yang ketiga iaitu dalam dasar keamanan dan berkecuali. Sejak penglibatan Malaysia dalam 6, suara serta pandangan Malaysia yang meminta agar rantau Asia Tenggara diterima sebagai sebuah kawasan berkecuali sering diutarakan. Kita dah jadi negara 6, jadi kita kena suarakanlah pandangan kita. Okay, sering diutarakan. Okay. Malaysia berpandangan bahawa negara kuasa besar seperti China, Rusia dan Amerika Syarikat perlu mengakui serta tidak campur tangan atau memberikan tekanan
kepada negara di rantau ini. Okey, itu yang diminta oleh Malaysia. Dalam isu kawalan senjata nuklear, Malaysia telah menandatangani perisytiharan Lusaka, okey, pada tahun 1970 untuk apa? Sebagai iltizam 6 mendesak pengharaman senjata tersebut. Okey, faham? Okey, kita lihat ini adalah gambar di tengah ini Tun Abdullah Ahmad Badawi di barisan hadapan, 6 dari kiri bersama perwakilan mesyuarat menteri 6 berkaitan dengan isu Palestin pada tahun 2004. Ini daripada gambar daripada arsip negara. Okey, secara kesimpulannya, Malaysia memainkan peranan yang berkesan sejak menyertai 6. Kelantangan Malaysia menyuarakan pandangan bukan saja menaikkan nama negara kita, tetapi juga memberikan negara kita pun dihormati oleh negara lain. Sebab itu kalau kita pergi ke negara lain pun, mereka kagum dengan negara kita. Sebagai rakyat Malaysia, kita wajar berasa bangga. Awak perlu berbanggalah akan pemimpin sebab usaha mereka mengekalkan hubungan luar dengan negara lain. Maksud mengekalkan hubungan luar, mengadakan hubungan diplomatik berbaik-baik dengan negara lain yang boleh menjamin keamanan dan kesejahteraan negara. Okey, sekian, terima kasih.